Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ya, Alhamdulillah pada pagi ini, pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, sekali lagi kita dapat bersama-sama di Konti Kasihku Junior HQ untuk satu lagi topik menarik tentang kekeluargaan, tentang anak-anak, tentang keibubapaan. Dan kami di pihak Kasihku Junior minta maaf kepada semua audiens kita atas kelewatan yang berlaku. Sekitar 20 minit juga tim HQ berpeluh-peluh untuk mengatasi beberapa isu teknikal yang ada dan begitulah walaupun sedikit diuji kita dah rasa berpeluh-peluh apatah lagi kita faham dengan begitu banyak ujian yang dihadapi oleh rakan-rakan kita, oleh saudara mara kita di luar Jadi apapun kita cuba bina diri kita, bina ekonomi kita, bina keluarga kita supaya kita menjadi golongan insan yang lebih baik dan kita bantu lebih ramai orang yang berada di luar sana insya-Allah Jadi terima kasih kepada semua audiens yang setia mengikuti kami yang dah menunggu daripada jam 11 pagi tadi dan insya-Allah pada hari ini kita akan membawakan satu lagi topik yang sangat-sangat penting dan menarik tentang ugutan media sosial. Jadi kita tahu kita juga sekarang ini berada di platform media sosial dan kita faham media sosial kini berada begitu dekat dengan kita. Berada di rumah kita, berada dengan anak-anak kita dan kadang-kadang kita tidak tahu apa yang ada di media sosial dan adakah terdapatnya pihak-pihak yang tak bertanggungjawab yang menggunakan media sosial ini tempat untuk mencari mangsa dan kita tak nak anak-anak kita ataupun keluarga kita menjadi mangsa mereka yang berniat tidak baik ini mungkin untuk mencari duit, mendapatkan duit lebih dengan cara mengugut, dengan cara mungkin memfitnah ataupun dengan penyebaran pornografi Jadi bagaimana kita nak protect ataupun lindungi anak-anak kita dan keluarga kita daripada terdedah kepada kesan sampingan ataupun keburukan yang ada di media sosial ini. Jadi pada pagi ini kita bersama sekali lagi dengan pakar motivasi yang tidak asing lagi iaitu Tuan Muhammad Akhi Fairuz ataupun Tuan Muhammad Fairuz bin Abu ataupun lebih dikenali sebagai Akhi Fairuz dan sebelum itu Kak Has nak ajak semua audiens untuk sama-sama like, untuk sama-sama share kepada seberapa banyak grup yang ada kepada kawan-kawan kita sebab kita nak berkongsi manfaat daripada sesi kita pada pagi ini dan juga jangan lupa tag 5 orang rakan anda di ruang komen sebab kami ada sedikit cenderahati untuk 2 orang audiens yang terpilih. Dan jangan lupa juga untuk bertanyakan soalan sebab inilah peluang anda untuk menyuarakan mungkin apa yang terfikir sebelum ini sebab kita sama-sama ibu-ibu dan ayah-ayah di sini. Jadi Kak Has yakin platform kita ni pun ramai sebenarnya para ibu dan mungkin ada banyak insiden yang kita hadapi ataupun sesuatu yang kita risaukan jadi kita boleh bertanya kepada mereka yang ataupun Akhi Fairuz kita yang memang dah lama memperjuangkan soal keselamatan ataupun soal anak-anak ini dan semoga apa yang ditanya itu akan dapat dimanfaatkan oleh kawan-kawan kita yang lain juga Jadi tanpa membuang masa Kak Has nak menjemput Akhi Fairuz ke Konti Kasihku Junior HQ. Assalamualaikum. Salam, apa khabar Akhi? Baik, sihat. Alhamdulillah. Itulah lambat kita hari ini. Tapi insya-Allah kita akan berikan yang terbaik kepada audiens kita insya-Allah. Baik, insya-Allah. Jadi akhir topik kita pada hari ini tentang ugutan media sosial. Jadi sebelum itu mungkin nak tanya juga Akhil apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan ugutan media sosial ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada pihak sekolahnya yang saya kali ke-8 sebenarnya. Berdasarkan kita punya program pada hari yang bertajuk ugutan media sosial. Kalau kita ambil kira sebenarnya ugutan ni apa kan? Sebab orang dia dah maklum apa itu media sosial orang tahu media sosial tu sebab kita menggunakannya boleh kata setiap hari sama ada WhatsApp ke Facebook, Twitter, TikTok dan lain-lain. Sebelum saya nak beritahu pada kawan-kawan yang menonton ni, sebenarnya manusia ni dia satu makhluk yang Tuhan ciptakan dia perlu bersosial. Kalau dulu kita bersosial tu pergi ke jiran, sembang, bersosial dengan kawan-kawan, tetapi pada hari ini ruang lingkup sosial kita itu di dalam media sosial. Dan bila dalam ruang lingkup media sosial yang kita faham adalah kita bukan sahaja berukhuwah bersama dengan kawan-kawan kita masa sekolah dulu, kawan-kawan masa universiti saja, tidak. Tetapi dengan seluruh manusia yang ada di dunia. Ya. Sebab itu kalau apa isu yang trending,
yang viral dalam satu negara, belum tentu lagi ia dalam negara tersebut saja. Boleh jadi dia akan trending dan viral di negara-negara yang lain. Jadi bermakna ya, oleh sebab dunia globalisasi, internet ini memang dia dah sampai tahap mencapai ke seluruh dunia, maka cara manusia bersosial di dalam media sosial itu dia semakin berbeza. Sebab dia tidak ada lagi sempadan, tidak ada lagi had masa, tidak ada lagi ruang tempat dan waktu. Di mana-mana saja manusia boleh bersosial dalam media sosial. Ya, namun ledakan daripada MySpace, dulu awal-awal MIRC kan, kemudian dia pada Yahoo Messenger, saya tak pasti podcast mestilah sempat kan, zaman-zaman tu kan. Kemudian dia masuk MySpace, Friendster, Tagged, Facebook pun keluar lewat 2007-2008 dan kemudian lepas Facebook keluar Twitter, dan hari ini terlalu banyak platform media sosial yang di situ menghimpunkan pelbagai generasi yang berbeza-beza. Ya, kita faham di Facebook kebanyakannya yang banyak berkumpul mak bapak. 25 tahun ke atas, kebanyakan mereka ni lebih selesa di Facebook. Sebab Facebook ni antara tempat penyumbang konten untuk ilmu. Sebab itu di Facebook dia boleh tulis panjang-panjang. Jadi konten untuk mencari ilmu. Okay? Tapi anak-anak muda kita hari ini, mereka ada Facebook pun mungkin sebab awal-awal suka-suka dia create Facebook, tapi lepas tu dia tak guna password pun dia dah lupa. Anak-anak kita yang antara umur 18 sampai 25 tahun, ini kajian saya lah, tak ada kajian spesifik yang ada di Malaysia. 18 sampai 25 tahun, mereka lebih selesa di Twitter. Okay, di Twitter dan juga di Instagram. Kenapa di Twitter? Di Twitter ni adalah tempat remaja, mahasiswa, lelaki bujang, wanita bujang meluah perasaan. Sebab itu kawan-kawan yang sedang menonton, kalau kita tengok ada isu viral di Twitter, kita akan nampak dia punya tweet tu macam posting lah di dalam Twitter. Semua benda-benda yang merepek kemudian viral masuk ke dalam Facebook. Sebab di Twitter ni adalah tempat mereka meluah perasaan, mencarut, bagi tahu pasal perangai mak bapak dia yang tak guna, toxic family, kawan yang tak guna. Tempat itu, Twitter adalah tempat meluah perasaan. Ini yang biasa lah. Sebab tu tweet memang paling pelik-pelik lah bila viral masuk ke dalam Facebook. Instagram sebaliknya. Instagram adalah platform yang banyak digunakan oleh budak-budak selebriti, selebriti, sekolah rendah, sekolah menengah, termasuklah budak-budak yang berumur 18 sampai 25 tahun. Yang makcik-makcik, pakcik-pakcik Facebook tadi ada di Twitter, mereka selesa di sana sebab bergosip, tengok cerita artis, curang sana, curang sini. Kemudiannya tentang resepi makanan, decoration, makeup artist, itu mereka fokus ke Instagram lah. Yang saya nak beritahu adalah hari ini memang kita dah agak sukar untuk tidak berada di dalam arus media sosial. Maksudnya hari ini masing-masing mengejar anak lahirnya ada akaun media sosial. Terutama adalah selebriti. Anak belum lagi lahir kat dunia dah ada buat create akaun baru untuk anaknya lahir. Dan ini adalah trend yang dipopularkan oleh selebriti di Malaysia dan juga diikuti oleh masyarakat. Jadi sebab itu terlalu banyak isu-isu yang berkaitan dengan media sosial. Bukan sekadar hutan saja, tapi berkaitan dengan cyberbullying, berkaitan dengan sexual grooming, berkaitan dengan penyebaran fake news, macam-macam. Ya. Tapi itulah yang saya beritahu, manusia memang adalah makhluk yang bersosial, namun bila mereka menggunakan media sosial yang tidak ada sempadan waktu, masa, dia akan membawa kepada masalah yang lebih besar. Yang kita nak cerita iaitu ugutan media sosial. Nah, sekarang ni apa maksud ugutan? Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pusaka, ugutan ni maksud sesuatu pernyataan, pernyataan, komen yang mengugut ataupun yang mengancam. Seperti itulah. Dan sebenarnya kalau kita nak sebut ugutan ni, kalau dulu surat layang, kemudian ugutan macam-macam surat-surat yang diterima oleh budak-budak di sekolah. Cuma ketika itu ugutan dalam konteks seperti itu. Tapi hari ini ugutan ini dia ada macam-macam. Pelbagai ancaman, pelbagai ugutan yang berlaku dalam media sosial, terutama di ruangan yang public umum. Dia komen dalam kita punya media sosial kita secara public. Okay? Ada juga dia komen buat ugutan di dalam DM, direct messenger ataupun private message di Facebook ataupun di Twitter, di Instagram. Ada juga
yang dia tak komen kat tempat kita, dia tak DM, tapi di dalam posting tempat dia sendirilah. Maksudnya wall dia sendiri, tapi dia letakkan gambar kita, letakkan caption yang jelek dengan penuh makian. Dia membuatkan ketidakselesaan kepada individu berkenaan. Sebab itu hari ini memang sangat susah untuk kita nak menyelesaikan kes ini, sebab setiap hari terlalu banyak kes-kes ugutan dalam media sosial. Itu belum lagi ugutan nak sebarkan gambar bogilnya, ya, ugutan untuk nak bagi tu pada parents sebab pernah buat silap ke dulu. Ya, jadi kalau kita nak tanya siapakah golongan yang paling banyak menjadi mangsa ugutan di dalam media sosial ni, biasanya yang naif lah. Yang naif, pelajar sekolah, ya, gadis-gadis yang mungkin mereka ni desperate, mungkin dah rasa dah berusia nak kahwin. Ya, ini adalah golongan-golongan yang mudah untuk diperdaya. Kalau dia lelaki pula, kebiasaannya dia memegang karakter sebagai predator. Walaupun tak dinafikan, ada lelaki juga menjadi mangsa, tetapi kebiasaannya yang lelaki memangsakan yang perempuan. Sebab itu kalau kita tengok dalam web Malaysian Communication and Multimedia Commission, MCMC ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, di sini pun ada berkaitan dengan soalan lazim. Orang tanya kan, seorang mengugut untuk menyebarkan gambar maklumat peribadi saya di internet. Ya, apa itu maklumat peribadi? Macam-macam lah. Gambar, alamat rumah, ya, detail tentang anak, kenderaan. Ini semua maklumat peribadi. Cuma kalau sekiranya, ni saya cerita mungkin Puan Has pun akan tanya kot, tapi saya cerita terus lah. Kalau ugutan berkenaan, dia tidak dah sampai tahap membahayakan nyawa dan harta, maka tak perlu buat report polis, hanya perlu report pada MCMC saja, SKM. Ya, boleh pergi ke dalam boleh mcmc.gov.my. Di situ ada bahagian boleh letakkan aduan kat situ. Ya, dia ada sediakan dia punya, boleh search kat dalam Google. Ataupun dia ada dia punya nombor telefon dia. Saya lupa nak cari nombor telefon untuk WhatsApp terus aduan kepada SKM. Cuma kalau kat WhatsApp ni dia mungkin aduan tu yang balas tu robot lah. Dia lambat sikit lah kan. Itu nak beritahu. Tapi kalau sebagai contoh yang tidak mengancam nyawa dan harta lah. Contoh orang dia nak sebarkan gambar kita, ya, itu boleh report pada MCMC. Tetapi dia kalau sekiranya ugutan tu, kalau kau tak bagi ataupun aku akan ancam nyawa kau tak selamat esok hari. Esok kau keluar dari rumah kau tak selamat ke, ataupun ugutan yang melibatkan nyawa, aku bunuh kau ke. Ini dia boleh jadi kes pada pihak polis lah. Okey. Kita nak cerita tentang ugutan media sosial terlalu banyak. Cuma hari ini oleh kerana kita bersiaran di Facebook, itulah untuk saya terangkan berkaitan dengan apa yang boleh berlaku pada anak-anak kita lah. Itu kita akan Ya. Ada satu soalan kot ataupun pernyataan daripada Puan Saidah Umar ni. Contoh macam ugutan nak hilangkan kita daripada pandangan. Mana tadi? Tengah nak baca tadi. Okey, dari pandangan dia macam seakan nak buat sesuatu yang bahaya. Mungkin itu yang kata ugutan yang berbahaya yang kena report kepada polis tu akhir ya. Itu sebab dia punya kenyataan dia nampak macam umum. Tetapi macam dia kata dia nak hilangkan dia daripada pandangan dia. Itu kita kena memandang juga daripada aspek yang serius. Ya, sebab dia ada word-word yang boleh menimbulkan ketidakselesaan pada orang. Ya. Benda ayat macam kalau kita baca kita rasa macam biasa je. Tetapi kalau sekiranya yang mendapat ugutan tidak adalah kanak-kanak dan remaja, dia akan menimbulkan ketakutan yang amat sangat. Takut, bersendirian, tak tahu nak bagi tahu pada siapa, rasa ada orang memerhatikan. Itu yang kita takutkan. Jadi nak parents selain kena memantau penggunaan gadget anak waktu PKP, waktu PDPR ni, dalam masa yang sama selalu mengingatkan anak tentang isu itu. Akhir ada satu lagi soalan daripada Puan Syahira ni, macam mana kita nak protect data kita sedangkan kita create account media sosial pun dah kena isi form kita tak dapat nak lari kan. Memang kalau kita nak faham bagaimana social media ni bekerja, kita boleh tengok dalam siri di Netflix yang mana ada Netflix lah, The Social Dilemma, yang menceritakan bagaimana platform media sosial ni bekerja untuk memanipulasikan data kita untuk keuntungan mereka. Okey, mereka ni akan memastikan
kita ni sebagai seorang pengguna menggunakan media sosial tu setiap hari dalam tempoh masa yang panjang. Maksudnya dia dah boleh membaca algoritma kita punya kecenderungan apa yang kita cari dalam media sosial. Sebagai contoh, kita suka dengan masakan. Jadi katakanlah masa tu kita dah nak tidur, tapi bila kita scroll, mungkin masa tu kita dah rasa macam aku nak tidur lah. Bila kita scroll, tiba-tiba keluar lagi video tentang masakan. Kita akan tengok lagi. Mereka akan cuba seboleh mungkin untuk memastikan yang kita ini takkan lari daripada gadget. Begitu juga data-data kita di dalam Facebook, di dalam media sosial digunakan untuk ini dalam di siri social dilemma tu lah disebutkan ketika pilihan raya di Amerika Syarikat tak silap saya, mereka mencari data-data siapa pengguna media sosial yang banyak berkongsi tentang teori konspirasi. Maksudnya sebab ini konspirasi ni. Jadi dikumpulkan data-data ni dan orang-orang yang seperti inilah dinaikkan Facebook ads, iklan-iklan yang berkaitan dengan kalau awak menyokong orang ni, mereka ni adalah berapat dengan orang ni. Dia menimbulkan create konspirasi supaya orang undi ni. Jadi ini data-data kita yang digunakan di dalam media sosial. Benda ni sangat besar sebenarnya. Tapi kita tak dapat lari kan sebab kita yang bila kita create, automatik kita dah benarkan maklumat kita digunakan. Sebab itu kalau Mark Zuckerberg di dalam Facebook sendiri, dia pun hari tu dah ada isu berkaitan dengan data pribadi di Facebook dijual tapi kita tak boleh nak elak lah sebab kita adalah pengguna yang tak bayar pun. Media sosial digunakan platform sebagai percuma. Sebab itulah mereka akan mengoptimumkan keuntungan media sosial ini dengan pelbagai cara. Jual data digunakan, Facebook ads, iklan yang naik, kita tak dapat. Cuma yang saya nak maklumkan pada kawan-kawan yang sedang menonton, cuba kita elakkanlah memuat naik hal-hal yang tidak sepatutnya. Gambar diri kita yang panggil apa, yang pakaian yang tak proper sebagai contoh. Ataupun gambar kita ni yang dulu-dulu lah, masa kita tak bertudung ke kan, masa kita pilihan dulu, kemudian kita buat naik. Benda tu bila data dah naikkan di dalam media sosial, dia tidak akan hilang lagi dah. Itu pertama. Yang kedua, kita kurangkan ataupun tak payah expose gambar anak-anak kita yang bersifat eksplisit ataupun yang image seksual lah. Pakaian-pakaian yang nampak macam okey tapi pada sudut pandang orang lain nampak macam seksi, nampak macam pakaian orang dewasa. Kan hari ni kadang-kadang ada ibu-ibu yang berlupa nak pakaikan anak perempuan pakaian yang macam orang dewasa. Dimekapkan anak ni walaupun anak baru 6 tahun, 7 tahun, dijadikan anak dia ni dewasa sebelum umur. Ini perkara-perkara yang perlu dielakkan sebab benda fame yang ada dalam media sosial ni dia memang nampak macam satu benda yang besar tau. Tapi in real life budak tu akan berhadapan dengan masyarakat, persekolahan, kawan-kawan. Ialah dia diajak untuk jadi manusia yang bercampur dengan alam lah. Bukan hanya dalam gadget dan juga fame itu sendiri. Jadi itu yang saya nak masukkan pada kawan-kawan. Kita tak boleh nak buat apa sebab kita adalah pengguna media sosial. Yang boleh buat adalah kita mengawal apa yang kita tulis, apa yang kita buat naik, gambar ke, video ke. Biarlah media sosial kita itu menjadi rujukan pada orang untuk belajar sesuatu. Itulah. Akhi, ada kaitan tak antara semua media sosial ni? Contohnya mungkin apa yang kita selalu communicate di WhatsApp. Tiba-tiba nanti contohnya kita buka akaun Facebook kita, dia akan keluar mungkin iklan-iklan berkaitan apa yang kita cakapkan dekat WhatsApp. Ataupun kita pernah search. Memang ada kaitan juga ya? Sebab dia kan kita dah faham Facebook dia dah membeli WhatsApp kan. Okay. Dengan aset 1.2 juta. Instagram pun di bawah Facebook juga Facebook, WhatsApp, Twitter tak termasuk, Instagram dan satu lagi platform, saya lupa satu lagi. Jadi mereka ni berkongsi data masing-masing. Sebab itu apa yang kita search kat Google, apa yang kita tulis dalam WhatsApp, dia ada keyword tu. Sebagai contoh, kita mesej suami kita, bang, saya rasa macam nak belilah thermos ni nampak cantik ataupun nak beli dryer ni kan. Suami kita tak payahlah sayang kan, nanti kita beli. Bila kita scroll ke Facebook kita, dia akan naik link Shopee, iklan dryer
Ya betul Walaupun lah. kita tak cari kat Facebook, walaupun kita search di Google dan juga di dalam apa namanya WhatsApp sekalipun, kita boleh berikan ada link satu sama lain. Ada Inilah bagaimana media sosial bekerja. dia bukanlah jadi macam seolah Aki kita kata macam ni petanda ni. Petanda nak kena beli. Itulah mereka sangat smart bila mereka buat media sosial ni. Ini ikut dia akan mengoptimumkan apa namanya keuntungan, sebab orang buat iklan di dalam media sosial ni mereka bayar. Jadi bila mereka bayar, mereka nak capai golongan sasaran yang inginkan atau memerlukan itu. Jadi kalau orang tu dah mesej kat WhatsApp nak dryer, isteri suruh belikan, maka itulah sasaran mereka. Jadi media sosial akan hantar. Puan Facebook apa namanya, Kasih Gold Dunia mesti faham lah isu yang penting ni kan. Sebab akak sendiri pun perasan ada sekali tu kami tengah communicate dalam group team lah. So about satu ingredient yang kita cadang nak masuk dalam produk kita. Sebab lepas tu bila buka ke Facebook, dia dah keluar macam iklan-iklan yang mentioning that padahal tak ada pun disebut dalam Facebook tu tau. It's just dalam WhatsApp. So saya pun kata macam Facebook ni macam tahu je dia ikut je kita kan. Itulah, okey. Jadi akhir kalau kita bercakap tentang tadi ugutan media sosial ni, mungkin apa lagi antara contoh-contoh ugutan di media sosial ni akhir yang mungkin kita sebagai parents kena alert? Satu benda yang ini saya nak kongsikan kisah kawan saya lah. Dia menggalakkan anak dia untuk menulis di Facebook sebab anak dia ni autism, tapi anak dia suka menulis. Jadi bila dia create akaun anak dia masa anak dia umur 12 tahun, bukanlah dia anak dia akan main tanpa pantauan, tapi memang dia create akaun Facebook supaya tulisan-tulisan anak dia tu kekal. Dan dia boleh bukukan cerita anak. Dan anak dia gunakan. Tapi anak dia hanya fokus guna Facebook untuk menulis berkongsi cerita saja. Kemudian tutup. Komen-komen, besok baru tengok. Jadi setelah beberapa bulan, ibunya ni pun cubalah tengok mesej-mesej yang masuk di dalam apa namanya akaun anak beliau berkenaan. Dan memang ramai komen-komen yang datang sebab kanak-kanak ni kecenderungannya kepada orang yang suka pada kanak-kanak dan lelaki. Kadang-kadang ada komen-komen yang bersifat lucah, yang kata adik ni comel lah, sudi tak teman tidur dengan abang, ada juga yang komen adik ni cantik sangat kan, macam kalau pakai tudung tu nampak lebih cantik. Nasib baiklah anak dia ni tak buka benda-benda macam tu. Cuba kita bayangkan kalau sekiranya seorang budak yang dah memang gadget handphone dah diberi kepercayaan 100% pada dia untuk pegang, untuk guna setiap hari. Ibu bapa pun tak tahu apa yang dia mesej, dia berkenalan dengan siapa, datang mesej-mesej macam ni, memuji dia, menghargai dia. Itu yang sampai tahap budak-budak seperti ini menjadi mangsa sexual bullying. Ada individu yang dia tak kenal ataupun dia kenal, bertemu dengan dia dalam media sosial, membina kepercayaan hingga budak tu percaya demi tujuan seksual. Dan bila dah dapat demi tujuan seksual, budak ni pun sampai tak hantar gambar dia, gambar tak berpakaian, dan akhirnya dia akan pergi step yang terakhir dalam sexual bullying, maintaining control. Apa dia? Di sini ugutan. Kalau awak begitu pada sesiapa, begitu pada parents, saya akan sebarkan gambar. Kalau awak dedahkan cerita ni pada kawan-kawan, saya akan share gambar awak, video awak ni pada kawan-kawan sebab saya ada nombor kawan-kawan. Ini ugutan. Kalau anak ni kita sendiri, dia tidak diberitahu tentang ugutan di media sosial yang saya pun, dia akan merahsiakan benda tu, dia akan ketakutan. Itu yang sampai tahap rasa malu, rasa macam depressed. Dia belum depressed betul-betul lagi, tapi dia rasa macam depressed, takut. Dan ini adalah satu benda yang bermasalah kepada kanak-kanak berkenaan. That's why ibu bapa kena alert tentang ugutan-ugutan yang seperti bukan sekadar ugutan-ugutan yang bersifat seksual saja, tetapi ugutan-ugutan yang bersifat cyberbully ataupun body shaming lah. Walaupun dia lebih kepada body shaming, tetapi kadang-kadang di situ ada ugutan-ugutan yang berlaku. Sebagai contoh, di TikTok sekarang adalah platform budak-budak yang macam yang badan berisi sikit,
ada yang kurang keyakinan diri, cuba tunjukkan keyakinan dalam TikTok. Tapi kadang-kadang ada komen tu yang jenis macam ugutan lah. Kau tu dah lah gemuk macam tu, sibuk je kan. Kau ni kalau aku tengok ada lagi video yang baru, siap kau kan. Dia walaupun buat dia seperti itu, tapi dia menimbulkan ketakutan pada ugutan. Persoalannya adalah, adakah remaja dan kanak-kanak yang menjadi mangsa ugutan ni nak beritahu pada parents? Sebab kadang-kadang parents pun tak faham apa yang anak dia alami dalam media sosial. Ini yang menimbulkan masalah. Bila budak tu dia dah parents pun tak tahu, budak berkenaan pun takut nak beritahu pada apa, akhirnya dia melalui ketakutan itu seorang. Jadi dia dah lalui seorang diri, itu yang memudahkan pemangsa manipulate dia hingga dia menjurus kepada masalah yang lebih besar lagi. Sebab itu parents kena hati-hati, kena faham apa yang anak tengok, apa yang anak tonton, siapa kawan-kawan dekat media sosial. Bukanlah kita nak overprotective sangat, tapi untuk mengelakkan risiko yang lebih besar. Ya, parents, bila anak kita dia ada gadget, sama ada kita berikan handphone pada dia ataupun dia beli gadget dia sendiri, make sure kena ada peraturan yang anak perlu ikut. Ya, biarlah anak tu, kita respect pilihan yang dia nak. Okay, mak, saya nak ada handphone sebab saya rasa saya perlukan benda ni untuk keperluan saya sekarang ni, untuk kelas saya, ya. Tapi parents jangan begitu bersetuju tanpa ada peraturan yang ditetapkan. Kena ada rules, kena ada peraturan, kena ada guideline penggunaan gadget di dalam rumah. Kena percaya pada anak, di samping ya, bercerita kepada anak tentang ugutan-ugutan tadi, tentang sexual grooming, tentang pornografi, supaya anak sentiasa alert. Okay? Kita lagi anak-anak yang dah meningkat usia remaja. Ya, kalau kita tak cakna benda ni lebih awal, saya takut bila anak dan remaja dia tak akan beritahu apa-apa pun. Walaupun dia perlukan pertolongan daripada ibu ayah sebab jadi mangsa, tetapi dia tak berani nak cerita sebab dia dah diugut. Okay? Dan saya melihat dalam nama web SKMM sendiri, ada beberapa jenis kesalahan lah. Sebagai contoh, kalau ugutan termasuk hasutan pun, ini dia di bawah Akta Hasutan 1948. Jadi agensi yang terlibat PDRN. Ini hasutan lah. Contoh menghasut rakyat untuk turun ke jalan raya, isu COVID semua kan. Ini hasutan ini adalah pihak PDRN. Okay. Kemudian menggugat keselamatan negara, ini di bawah kanun keseksaan. Ini pun PDRN. Jadi saya rasa anak-anak akan terlibat dalam benda ni. Kemudian penipuan, kewangan, perdagangan. Ini skema ke apa semua juga merangkumi dalam jenayah ini jugalah. Ini ada banyaklah atas syarikat, atas perkhidmatan kewangan dan lain-lain. Okay. Berkaitan dengan hak cipta pun adalah satu masalah dalam media sosial juga. Konten kita diplagiat, kita tulis, orang ambil, dia buang kredit pada kita, ya, lepas tu dia kata itu hak dia. Juga termasuk dalam Akta Hak Cipta 1987. Di sini yang akan bertindak adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Dia bukan PDRM. Okay, fitnah. Okay, fitnah termasuk dalam Kanun Keseksaan dan Akta Fitnah 1997. Ini yang terlibatnya adalah Polis Diraja Malaysia. Sebab itu kita kena faham, adakah semua SKMM saja yang bertindak? Ya, tidak. Ya, kalau isu fitnah, ya, dia terletak di bawah PDRM, polis. Menghina agama. Ini pun kita kena faham. Negara kita penuh dengan berbilang bangsa dan agama. Elakkanlah daripada menghina agama orang lain. Tadi saya baru tengok tadi dalam page Ustaz Abid Liu, ya. Ustaz Abid di Sabah sekarang ni, dia menurunkan bantuan di church, gereja yang ada di Lahad Datu. Sama kat betul. Dan ini menimbulkan satu keharmonian yang sangat baiklah. Betul. Kita jangan timbulkan perpecahan, akan buat masalah. Kemudian isu-isu berkaitan dengan lucah, sumbang, jelik palsu, ini Akta Komunikasi dan Multimedia. Itulah di sini MCMC. Ingat ibu bapa, kalau isu penyebaran gambar lucah, tentang ugut, apa tu, makwa ugut, dia punya makwa dia sebab dia ada gambar tu hingga dia punya wanita tu takut, ini kerja MCMC. Boleh buat report pada MCMC. Melainkan dia dah ugut sampai tak aku nak sebarkan, ya, dia dah jadi macam ketakutan, rasa macam dah teruk sangat, itu boleh refer terus juga report kepada pihak polis.
buat report pada dua-dua sekali. Okay? Di sini juga ada mencuri identiti, penjualan periklanan ubat, pengedaran senjata dan pelbagai. Dan yang terakhir penggunaan data peribadi ni. Ya, ini pun di bawah MCMC juga. So ada banyak beberapa perkara yang kita boleh belajar lah supaya kita tahu nak rujuk siapa bila hal seperti ni boleh berlaku. Ya, hal seperti ni berlaku. Tapi kita dah elakkan lah supaya jadi bangsa. Jadi maknanya Akhi, dekat kalau kita cakap tentang platform media sosial, maknanya dia sama lah ya, mana di Facebook ataupun Insta ataupun WhatsApp ataupun Twitter, maknanya keberangkalian untuk terjadi kes ugutan media sosial ni sama ke ataupun ada mana-mana platform yang lebih yang kata? Ni menurut saya, ugutan ni akan berlaku di mana-mana saja. Ya, sebab hari ini kalau macam saya sendiri pun ada macam-macam media sosial, Facebook ada, Twitter ada, cuma ada aktif atau tidak. Ya, sebab itu saya nak beritahu orang-orang yang dia macam sekarang ni kita tahu masing-masing duduk di rumah, tak ada benda nak buat. Di sinilah banyak ugutan yang berlaku tu. Jenayah-jenayah yang melibatkan cyber. Ya. Jadi yang kita perlu faham adalah dia boleh berlaku di dalam mana-mana platform media sosial. Terutama di tempat di mana kanak-kanak remaja berada. Facebook cara ugutannya berbeza lah. Ya, di dalam Instagram caranya berbeza lah sebab yang ada di situ saya sebut tadi remaja dan kanak-kanak. Maksudnya artis selebriti kan. Di Twitter lain pula cara ugutannya, tetapi dia ada di mana-mana platform. Ya. Akhir kita tengok kepada persoalan ada satu daripada tadi Puan Syahira tu nak tanya macam mana cara nak pantau anak-anak guna media sosial. Mereka bukan depan mata 24 jam, risau juga cara mereka menggunakan media sosial ni. Okey, satu benda kalau kita tengok bila nak create akaun media sosial, dia akan membenarkan pengguna yang berumur 13 tahun ke atas. Kalau tarikh lahir dia contoh dia create akaun 2021, dia lahir tahun 2010. Sepatutnya tak boleh ada akaun media sosial. Tetapi siapa yang menukar tarikh lahir dia? Anak ke mak ataupun bapa? Biasanya yang tukar tarikh lahir tu adalah mak bapak dia sendiri. Dia create akaun budak tu dan kemudian ditukar tarikh lahir. Kemudian anak dia menggunakan media sosial. Salah siapa ni? Mak bapak tu kan? Tapi itulah yang saya nak beritahu, kadang-kadang media sosial ni mungkin ada grup-grup yang nak dibuat untuk kelasnya. Jadi kita tak dapat lari lah. Namun dalam masa yang sama, peraturan penggunaan media sosial harus dibincangkan ataupun disampaikan kepada anak. Sebab kita tak nak anak-anak ni dia akan rosak dan merosakkan mereka. Hari ini kita dah berhadapan hampir dekat setahun dah tentang COVID-19. Saya faham kerisauan mak bapak sebab saya pun risau dengan anak sendiri kan. Yalah. Yang dengan gadget, dengan handphone ya. Sebab itu saya fikir apa benda aktiviti yang nak bagi supaya anak dia tak ada lah lagi sibuk dengan handphone. Tapi dia tak juga kena tengok handphone sebab macam sekolah Ahad sampai Khamis ada sekolah. Ada tugasan yang cikgu bagi melalui gadget. So anak akan menghadap benda tu juga. Sebab itu kawan saya baru-baru ni viral, Cikgu Fadli Saleh kan. Yes. Budak-budak pun malam pukul 8.30 sampai pukul 10 tengok juga cikgu dia buat kelas online. Itu yang kadang-kadang bagaimana kita nak memastikan anak kita ni faham gadget, handphone bukan sekadar untuk entertainment semata-mata. Jadi tugas kita sebagai mak bapak untuk mengingatkan pada anak apa jua akaun media sosial yang ada, handphone bukan sekadar tempat untuk dengar lagu, bukan sekadar tengok drama, bukan tengok semata-mata, tapi di sini kita dah faham daripada tahun lepas lagi gadget ini adalah tempat untuk mencari maklumat, untuk belajar, untuk bertanya tentang apa yang kita tak faham. Masa ni lah masa kita boleh tanamkan pada anak tentang selain daripada entertainment, gadget juga adalah tempat untuk education. Jadi selepas pada ni anak pun dia boleh nampak. Selain daripada itu, mak bapak make sure waktu malam memang dah kena asingkan anak dengan gadget.
Dia anak tidur dia sendiri sebelum anak masuk bilik tidur, kena asingkan gadget tu pada mereka. Kalau anak dah bawa handphone masuk dalam bilik tidur juga boleh, melainkan dengan syarat, bukan melainkan, sorry. Anak dah bawa dalam bilik boleh, dengan syarat kita install apps Google for apa namanya, Google Link for parents, Google Link for kids. Install kat handphone anak, install kat handphone parents. Parents boleh tetapkan pukul 9 sampai pukul 7 pagi gadget tak boleh guna. Memang dia akan totally tutup handphone. Okay? Anak sehari boleh guna mungkin 2 jam, mungkin 3 jam. Dia nak guna tu terpulang. Sekejap, 30 minit ke, 40 minit ke, depends pada dia. Yang penting daripada pukul 7 pagi sampai 9 malam, gunalah masa bila dia nak guna. Yang penting 2 jam. Selesai. Main game, silakan. Tengok apa, silakan. Maksudnya kita tak naklah deny zaman anak kita. Maksudnya mak tak ada gadget pun, mak dulu sibuk main batu seremban. Kalau kita kata kita dulu sibuk dia main benda tu, sekarang ni kenapa kita tak ajar anak kita permainan tu? Sebab kita tak ada masa. Anak kita hari ni, cara kita meraihkan, you can, awak boleh gunakan, you can use it, tapi syarat dia adalah benda-benda. Betul. Selain daripada waktu malam yang tak boleh guna tu, termasuklah waktu bersama. Bila waktu makan, bila abang dengan adik bermain ke semua, sebagai contoh anak yang baru sekolah rendah ni tahan lagi. Dia masalah bila anak dah remaja. Remaja susah sikit naik. Untuk budak-budak, sebab itu kita kena tetapkan rule seperti ni pada awal lah, supaya anak tu senang. Bila dah remaja faham. Waktu makan, waktu bermain, bersosial, yang ada touch fizikal, gadget kena tolak. Bukanlah nak mencampuri urusan peribadi anak, tetapi kita tak nak anak kita ni menjadi mangsa tu. Dalam masa yang sama, selain kita menetapkan rules seperti itu, anak juga perlu dirasionalkan kenapa kita buat begitu. Ini yang kadang-kadang parents selepas pandang. Bila anak kata, kenapa tak boleh, kawan-kawan saya boleh je, itu kakak saudara boleh je, itu anak pada sekian-sekian boleh je. Kita sebab itu anak mereka, awak anak saya. Dan bila kita sebut, kita rasionalkan, okey kakak, mari sini mama nak tunjuk. Kakak tengok kat YouTube ni apa benda yang. Okey kakak. Okey kakak tengok ni mesej ni. Ini kisah-kisah yang viral, budak-budak kena ugut. Ini kes budak-budak yang kena tipu, ada orang kena ada dalam media sosial, kemudian dia minta gambar yang tak sepatutnya, gambar bogel. Kita rasionalkan peraturan dan juga kenapa, why, barulah anak akan faham macam tu. Yang menyebabkan banyak anak rebel, anak memberontak disebabkan kita tak cerita apa rasional di sebalik keputusan ataupun kita punya rules yang kita tetap tentang penggunaan gadget. Anak akan tak puas hati mungkin kita masa ni kita ada kuasa lagi, kita masih lagi mak bapak anak masih kecil, tapi bila anak remaja, kalau orang kena panggil bebai dia memang lain macam. Tak puas hati, tarik muka, hentak pintu. Kita pun akan rasa kan, aku dulu masa muda-muda dulu tak ada pun buat mak bapak macam tu. Tapi anak-anak sekarang dengan aku buat macam tu. Kita ingat dah berbeza lah, tak sama. Ketertarikan anak hari ni dah berbeza ni. Kita meraihkan zaman mereka dalam masa yang sama. Kita seperti bermain tarik-tarik. Ada ketika anak mungkin dia rasa dia menang. Ada ketika kita kena memastikan kita ni didengari isi hati kita kepada anak. Banyakkan komunikasi dua hal lah. Jangan mak bapak saja bercakap, anak tak sempat cakap, menjawab. Boy, biasa je. Macam mana anak nak beritahu isi hati dia? Misalnya contoh, anak mungkin ada kata 5 naik SPM, aku belajar. Walaupun benda tu penting, tapi dalam masa sama kita kena respect juga dia. Dari segi dia punya rasa stres, rasa macam nak release stres sekejap, kena meraihkan. Okey, ada satu lagi soalan yang relevan juga untuk kita semua ya, daripada Puan Saidah Umar. Macam mana kita nak kesan anak kita sedang menerima ugutan? Kalau kita nak kesan bagaimana saat anak kita menerima ugutan, dia agak suka. Saya rasa dalam siri sebelum ni pun saya ada ceritakan tentang isu pedofilia lah. Kalau kita nak sedar benda ni, dia agak suka lah. Sebab kebiasaannya kalau
kita jarang communicate anak dengan isu-isu macam ni, jadi anak jarang akan merujuk kita. Mungkin anak ni dia nampak macam tak ada salah, tapi bila dia bersorangan dia rasa takut, rasa malu. Budak-budak di manalah mampu untuk memikirkan macam kita. Kalau kita nampak je orang ada buat kita rasa dia ni poyo je buat ke tak kan. Tapi bagi kanak-kanak, bila orang tu cakap A, dia akan anggap A ya. Bila orang cakap B, B dah masuk. Itu yang dia takut. Ditambah pula orang tu cakap, kalau kau bagi kepada mak bapak, aku akan bagi tahu pada mak yang aku akan sebarkan kamu, aku akan malukan. Lagilah dia tak nak bagi tahu pada mak bapak dia. Macam mana kita ni mak bapak nak tahu yang anak kita kena ugut kalau sekiranya kita jarang spend time dengan anak-anak kita. Kalau kita ada masa spend time waktu berkualiti, masa bedtime story, masa anak tengok cerita duduk sebelah dia kan, masa nak duduk dalam satu kereta, ini di luar waktu PKP lah. Masa tu baru kita faham apa isi hati anak. Saya fikir mak bapak perlu ada satu waktu dalam masa seminggu, anak boleh meluahkan apa saja yang mereka ingin, tentang mak bapak mereka ke, ataupun tentang adik mereka ke. Mungkin seminggu kita pening kepala kalau dengar hari-hari, tapi seminggu tu berikan masa untuk anak sulung jumpa dengan mak bapak kan, jumpa dengan ayah, jumpa dengan ibu. Okey, apa yang rasa nak cerita tentang tu, apa yang tak puas hati dengan adik kan, kenapa benda tu boleh berlaku, apa nak diperbaiki. Benda-benda macam ni nampak macam simple ya, tapi sebenarnya dia memberi kesan yang sangat baik dalam diri anak. Anak rasa isi hati dia didengar. Kalau tak boleh sebulan seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, yang penting anak ada rasa dia tu didengar. Itu hal kuat. Kemudian yang kedua tadi, bila kita dah nampak anak kita ni macam dia kurang bercakap, ini budak-budak yang diugat bercakap, dia dah tanya kenapa, ada masalah ke? Tak ada, itu ada masalah. Ataupun dia rasa macam tiba-tiba menangis kan, masuk bilik tu, sebelum ni kita rasa anak kita kalau kita nak masuk bilik dia bagi izin. Sekarang ni bila nak masuk, dia rasa macam tak nak diganggu. Jadi semua antara sistem budak-budak yang menjadi mangsa ugutan. Satu benda yang parent perlu faham adalah kita perlu faham kalau kita diugut dengan ugutan seperti itu, kita rasa macam mana. Dan itulah yang juga dialami oleh kanak-kanak. Kalau kita di pejabat pun sendiri, kita kerja, berlaku ugutan antara sesama staff, kita pun dah takut, kita pun dah panik, apatah lagi budak-budak. Lagilah double panik, ketakutan kanak-kanak. Betul. Akhi, ada tadi yang bertanya lagi Akhi daripada Puan Suhayu, apa nama apps tu Akhi Maksudnya adakah Google Family Link ke for parents ya? Is it? Google Family Link for parents itu kat handphone ibu bapa. Untuk anak pula Google Family Link for teenagers ataupun for children. For children ya, okey. Jadi kita boleh linkkan dia punya untuk handphone anak dengan handphone mak bapak. So parents boleh pantau apa yang anak tengok, dan parents pun boleh pantau apps apa yang anak akan download ya. Parents juga boleh pantau apa, boleh block lama-lama web yang tak sepatutnya. Maksudnya kuasa tu ada di tangan parents lah. Jadi yang Akhi kata tadi, kita boleh hadkan masa anak melihat apa orang kata akaun media sosial tu, is it benda yang sama ke? Sama lah. Itu yang saya sebut. Kalau sekiranya Google Family Link dia bukan sekadar waktu anak boleh tengok waktu berapa jam sehari kan, tapi anak juga tidak dibenarkan untuk akses, sebagai contoh daripada pukul 9 sampai pukul 7. Jadi masa tu tak boleh buka handphone langsung. Maksudnya anak buka ke apa, scroll ke apa semua, tekan password tu tak boleh masuk, sebab dia dah ada link dengan parents. Google Family Link for parents dengan anak. Kalau bila kita buat that Google Family Link untuk anak kita, perlu ke kita cakap ke anak kita yang kita dah limitkan ke, ataupun kita buat tak tahu je bila dia tanya? Perlu cakap. Perlu cakap lah. Persetujuan bersama. Kalau sekiranya anak ni macam kita nampak prestasi dia dah agak baik, mandi awal, bangun awal, solat bagus, kerja buat, tolong mak bapak, maka ganjaran dia
bagilah tambah masa penggunaan gadget dia. 2 jam main game dia ke. Jadi setiap hari tu 2 jam ikut dia lah dia nak main media sosial ke, main game ke, apa semua ke, WhatsApp ke, tangkap gambar, terpulang. Yang penting dia yang perlu mengurus masa dia menggunakan media sosial dan gadget. Jadi anak pun akan faham, oh mak aku tak campur, apa yang aku buat itu suka aku lah. Dalam masa sama, selain daripada anak ni dia boleh gunakan apa yang dia buat dalam 2 jam dan 3 jam, kan? Tapi parent memang kena ingatkan awal lah cabaran-cabaran yang akan hadapi dalam media sosial. Ya. Okey. Terus Akhil tadi Akhil nak cakap apa, saya agak dah terputus sikit cakap, terpotong cakap tadi tu. Yang mana tadi? Tentang tadi apps yang nak digunakan. Tadi terpotong sikit. Google Family for Parents dan juga for Children. For children. Saya anjurkan kepada parents yang rasa nak memantau anak. Sebab saya rasa memang ramai parents tak install benda ni. Ya. Lagi kalau handphone tu anak berdiri sendiri. Selebih mungkin elakkan handphone anak beli sendiri. Sebab bila anak dah beli sendiri, kuasa otoriti parents ke atas anak tu memang akan semakin sukar. Sebab anak kata ni beli handphone saya sendiri, sebab dia beli sendiri kan. Adalah hak saya. Paling kurang parents yang kena beli ataupun parents yang pertama beri hadiah kepada anak. Jadi anak akan rasa itu bukan milik dia lah, cuma hadiah yang parents kena faham lah tentang gadget ni memang masalah kita bersama sebenarnya. Akhir kita pun sebenarnya tinggal beberapa minit, sedar tak sedar ya, masa pun dah berlalu. Jadi mungkin dalam waktu yang berbaki ni mungkin Akhir ada tips-tips tambahan ataupun kata-kata apa yang boleh memberikan mini panduan lagi ya untuk kita bersama-sama menangani isu ubutan media sosial ni terhadap anak-anak yang ada. Apa yang saya nak sebutkan, bila isu yang melibatkan ubutan, dia bukan sekadar berlaku pada anak tapi kepada semua golongan. Itu satu benda yang kita faham. Kemudian yang kedua, kalau sekiranya anak-anak jadi mangsa jenayah cyber, sebab ubutan yang disebut tadi ada di bidang kuasa Suruhanjaya Komunikasi Malaysia, ada di bawah bidang kuasa polis PDRM, maka yang kita kena faham adalah jangan anggap benda ni adalah satu benda yang remeh. Ya, sebab dia mungkin melibatkan mengancam nyawa, perasaan, takut, mengundang kepada masalah mental health. So kalau anak dah beritahu apa yang berlaku pada dia, seboleh mungkin bantulah anak. Bantulah anak. Walaupun anak tu dia dah berbuat kesilapan, sebagai contoh dia dah couple kemudian dah hantar gambar bogel dia ke, ataupun dia nak tipu dia ke, memang dia akan semarah. Kan, aku dah cakap dah jangan buat tapi kau buat juga. Yang menimbulkan ketakutan pada anak, dia tak nak beritahu apa berlaku pada dia sebab dia dah jangkakan confirm dia kena mati. Parents kena bertindak matang, rasional, walaupun kita geram tapi niat kita nak bantu anak kita dan biarlah dia satu pelajaran yang paling berguna pada diri mereka. Okey, yang ketiga adalah kita tak tahu bilakah pandemik COVID-19 akan berakhir. Jadi nampaknya anak kita akan semakin lama lagi dengan gadget. Ya. Dalam masa yang sama, parents kena jalan terbaik kalau rumah ada ruang yang besar, ya, spend duit sikit untuk beli trampolin. Ya, trampolin yang boleh loncat-loncat. Dulu harga dia mungkin mahal sangat. Sekarang ni ada yang harga 100, 200, 300, 400. Kalau nak besar tu yang 400 lebih. Ya. Tujuan beli trampolin ni supaya anak lebih suka. Sebab budak-budak pun suka loncat. Tak sofa, loncat, jalan sana, loncat. Jadi kita beli satu benda yang untuk dia meloncat dia. Supaya energi anak dihabiskan dekat situ. Ya. Kalau ada ruang, kalau tak ada, sekarang loncat-loncat letakkan orang tamu, kena kipaskan. Ataupun berikan anak bahan bacaan yang baik lah. Untuk membuatkan anak suka membaca, parents jangan expect anak dia dah pandai baca, dia akan suka membaca. Anak pandai membaca sebab dia belajar dan dia ajar. Ya? Anak suka baca buku kalau di rumah mak bapak pun suka baca buku. Anak suka baca buku kalau mak bapak bacakan buku kepada anak. Barulah anak akan suka untuk membaca. Ya? Anak macam saya dulu suka Doraemon. Sampai sekarang saya suka baca sebab dulu saya suka baca komik. Tapi budak-budak tak tengok komik, dia tengok Astro Ceria 611 kan. Dia tak tengok komik dah. Mereka hanya tengok saja kat televisyen ataupun kat YouTube. Apa yang kita boleh buat adalah beli buku sebanyak mungkin, buku yang bersifat ketuhanan, tentang Rasul, tentang animasi,
selesai, bacakan pada anak, bagi tahu apa pengajaran yang anak boleh peroleh, dan biarlah anak ulang. Dalam buku-buku ni ada khazanah ilmu yang sangat banyak yang dia boleh dapat selain pendidikan. Ini akan memupuk minat anak membaca lah. Saya semalam dan beberapa hari dah saya ada share buku tulisan Dr. Anaya Smith. Dia adalah doktor pakar pediatrik anak-anak di Hospital Selayar. Dia banyak menulis buku-buku tentang ketuhanan, tentang isu-isu yang melibatkan tentang diri, tentang sentuhan selamat, tentang seksualiti, yang sangat sesuai untuk pilot talk bersama dengan anak sebelum tidur. Kalau tuan-tuan nak tengok, boleh search kat dalam saya punya akaun saya, Akifah Tawi. Kat situ saya ada sebutkan link untuk dapatkan buku tu ya. So yang terakhir yang saya sebutkan adalah ibu bapa kena banyak bersabar. Sebab anak-anak kita ni itulah zaman berbeza, cabaran semakin ketara hari ini. Kita kadang-kadang hilang fokus arah tujuan untuk membawa anak kita ni ke mana sebenarnya. Ya, yang penting kita kena banyak berdoa kepada Allah supaya urusan kita diberikan kesabaran, ya, kesenian untuk mendidik anak-anak, dan paling penting adalah perbanyakkan komunikasi dengan anak dan banyakkan momen-momen yang indah dengan mereka. Ya, wallah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Akhi atas perkongsian yang cukup menarik, dan juga terima kasih kepada semua audiens di Kasih Go Junior HQ. Dan sebelum kita mengakhiri siaran kita pada tengah hari ini, ya, dah tengah hari dah pun, ya, Kak Has nak umumkan pemenang ataupun 2 orang audiens terpilih yang akan menerima sedikit cenderahati daripada pihak Kasih Go Junior HQ. Itu pertama, tahniah diucapkan kepada Puan Amalina Omar dan juga tahniah kepada Puan Nurahimi Muhammad Khairi. Ya. Jadi sebelum itu, ya, ada sedikit pengumuman. Tinggal 2 hari lagi berbaki untuk akhir tahun, untuk akhir bulan Januari 2021 ini. Kami di pihak Kasih Go Junior masih ada lagi promo set keluarga sihat bersama Kasih, iaitu 2 botol Kasih Go Junior asli dan 1 botol Kasih Go Junior Premier. Jadi ada penjimatan RM15 di situ, ya. Jadi kalau ada yang berminat, ya, jangan lepaskan peluang ini. Boleh hubungi mana-mana stokis ataupun ejen Kasih Go di seluruh Malaysia, atau boleh hubungi kami di HQ ini, ya. Jadi insya-Allah kita akan membantu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita dah mengakhiri, ya, siaran kita. Jadi insya-Allah kita sama-sama berdoa, ya. Sebab topik yang dibawakan ini memang sangat relevan kepada kita sebagai ibu bapa. Sebagai ibu bapa memang kita nak yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi yang pentingnya selain daripada kita berusaha sentiasa berdoa kepada Allah, ya, minta Allah lindungi anak-anak kita, keluarga kita, ya, daripada segala keburukan ataupun kejahatan ataupun kemudaratan yang ada di luar, ya. Dan kami di Kasih Go Junior insya-Allah sentiasa ingin bersama-sama anda membina anak-anak yang sihat, fizikal, mental, emosinya, ya. Sebab in the end kita nak bawa keluarga kita semuanya ke syurga insya-Allah. Jadi sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.